Assalamualaikum semua, apa khabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kodi. Ha? Ramai rajin aku tengok. Macam tu lah, baguslah. Orang kalau duduk menumpang ni memang kena sedar diri. Ni, Din. Ah, Aku nak cakap dengan Hang sikit lah. Aku bukan nak komplain apa. Hang punya rumah ni tak sampai sehari penuh daun-daun jatuh. Ha? Aku sampai satu pinggang bongkok-bongkok. Oh. Ni, tapi tak apa. Aku dah ambil duit hang bawah bantai. 1,500. Aku beli vacuum sama. Aku suruh ni, online ni. Aku suruh Lola tolong. Lola beli dah. Pak Din dia ambil. Saya vacuum. Kau ni aku pelik lah. Rumah aku tu mana ada daun yang berukuran tu salji. Apa pula hang ni angan aku ni? Hang jangan nampak aku ni bodoh sangat. Tak payah pakai vacuum. Kau aku tengok tu hidung kembang kau sedut je. Habuk banyak. Aku jaga semua SOP semua. Ni yang nampak aku bongkok tadi kan? Aku bongkok bukan sebab apa ni. Celah-celah hang punya ni simen ni penuh habuk. Aduh, guys, kejap. Aku ada cerita best ni, ada gosip hangat ni. Apa? Apa cerita, Jack? Apa cerita? Aku tak sabar nak dengar ni. Ni aku dengar lah tak tahulah betul ke tak aku dengar. Kampung sebelah tu ramai kena COVID tau. Sebab masa raya itu, diorang sibuk mengunjur. Lepas tu, siap ada anak yang daripada bandar balik kampung ni. Bawa COVID. Bijan. Kau biar betul, Bijan. Kau jangan buat cerita tau. Sia-sia je nanti dapat dosa kering. Betul. Betul. Ni ada orang bagi tahu aku, orang yang bagi tahu tu sumber-sumber yang boleh dipercayai. Lepas tu ada pula ni. Kau tak silap saudara mara Pak Din ke? Jenab Uju Kampung tu saudara Pak Din kan? Dia nak bukan saudara aku. Apa tu? Pupu Kodi. Pak Kodi. Dengan cerita, Mak Jenab tu pun sekarang ni kena COVID walaupun dah vaksin. Ijan, hang jangan pandai-pandai buat cerita. Kalau betul kampung kita ni kena COVID-19, dah lama kena PKPD. Jangan bawa pasal. Aku nak buat cerita 3 hari sekali aku call orang government tu. Hang jangan buat mulut Bijan. Sebab apa saja berlaku dekat kampung tu, Kodi akan bagi tahu dekat aku. Lagi satu, lo kena ingat Bijan. Pak Kodi itu timbalan ketua kampung. Walaupun Pak Din nggak ada, tapi mesti Pak Kodi beritahu. Tahu dulu lagi. Betul. Jadi kau jangan memandai lah nak kecoh pula, nak reka cerita. Tak baik tau buat cerita-cerita macam ni, nanti jatuh fitnah. Fitnah apanya? Dah orang bagi tahu aku. Orang share kat Facebook. Aku baca lah. Apa pula? Mak Jenab tu nak cerita dengan hang. Mak Jenab tu elok je lalu depan rumah sembang lagi. Dia pun jaga SOP cukup pakai mask 4 lapis. Lepas tu jaga jarak apa semua. Memang betul hari tu dia masuk hospital. Tapi bukan sebab COVID. Tapi sebab dia kencing kencing kotor. Tapi kan, sekarang ni, orang yang masuk hospital biasanya kena COVID. Betul tau. Betul Saman. Kat sini kan hari tu pun ada ambulans datang. Lepas tu kecoh lah jiran. Kecoh. Semua kan ingat orang kena COVID kan. Tapi sebenarnya orang tu nak bersalin. Suami dia tak ada tu yang panggil ambulans tu. Tapi kalau kau cakap ni tak betul, memang fitnah. Lepas tu nanti berdosa besar. Pak Din, takkanlah saya nak fitnah. Saya tak tipu Pak Din. Tak apa. Kalau Pak Din tak percaya, kalau semua tak percaya nanti, saya akan cari bukti, saya tunjuk kat semua. Okey. Bukan aku tak percaya. Kau tahu sejak COVID ni setiap 3 hari sekali, aku akan minta tolong Kodi tu bagi tahu orang-orang kampung tu. Aku tak telefon Kodi beritahu orang kampung. Kalau dia orang nak keluar ke, dia orang nak ke mana ke, bagi tahu dekat Kodi tu supaya dapat tahu siapa yang keluar, siapa yang balik. Betul. Aku pantau semua. Aku pantau apa pergerakan segala aku pantau. Baik. Itulah Bijan. Tak logik lah kalau Pak Kodi dengan Pak Din tak tahu sebenarnya. Kau yang tahu pula tahu. Nanti aku cari info pasal kesalahan sebar berita palsu. Bijan, lagi satu, lo harus ingat tau. Pak Din ini ketua kampung yang prihatin. Dia beritahu waktu di Jepun dulu pun ada yang kabarin sama aku, Pak Din lagi nelpon tanya kabar. Betul ni. Bijan, aku nak beritahu Bijan. Hang kena ingat betul-betul. Hang kalau boleh hantik note sekarang, tulis besar-besar hantik note.
tak pasti jangan kongsi yo. Sebab tentang tu, saya memang percaya dengan Pak Kodi. Sebab takkanlah Pak Din tak tahu. Pak Kodi mesti beritahu dekat Pak Din. Confirm. Yang ini bagus Saman. Yang ni nampak kau bijak. Yang lain tu semua tak bijak. Sebab kita kena saling prihatin dan juga kita kena tahu. Okey. Terima kasih semua. Terima kasih sebab tak percaya apa cerita yang aku bawa. Okey, kalau tak percaya tak apa. Tunggu Pak Din, Pak Kodi ni saya Bukan bincang tak ni. percaya Bijan. Aku perlukan kepastian supaya tak jadi fitnah. Kan abang tadi tak pasti jangan kongsi. Tapi jangan Tak sosok pernah. perasaan. Meeting lah, korang meeting lah. Aku nak keluar pergi cari bukti, nak tunjuk ke orang bahawasanya aku cakap ni betul. Bye. Nampak tu Pak Din, lihat tu. Dia yang sebar cinta palsu lagi Tengok. dia yang Abang tengok tak? Abang tengok tak? Abang tengok tak? Bila dia lihat Din. Usin, biar dia cari bukti Usin. Nak tengok bukti apa? Din. Aku ni, tak Din. tahulah nak cakap. Hang tengok Din. Bila dia keluar pada kita punya meeting ni, kat Google ni kita meeting dia keluar, gambar ada tulis logo B, biadab oh. Tadi ingat kena prank. Itulah tu. Yalah, sekarang ada Scammer scammer palsu. kan. Tengok Buat tengok apa dulu kita tengok. nak prank? Kita Ni betul prank. gambar Pak Din ni. Alolah, kau dah jumpa dah pasal kesalahan kalau sebarkan berita palsu tu. Ada Pak Din ni. Kejap Lola. Allah. Mana? Jap, ni nampak tak? Lola baca kejap. Okey, dia katakan kalau denda maksimum boleh jatuh RM50,000. Oi, Banyaknya. Atau penjara tidak melebihi 1 tahun. Ish. Atau kedua-duanya. Tapi betul Lola, tapi betul. Kemarin ada gue nonton berita gitu kan di TV kan, ada orang nih didapati bersalah menyebarkan berita palsu, terus didenda lagi mungkin di penjara 3 tahun. Bahaya tau. Kalau setiap hari kesalahan boleh kena bayar RM1,000. Takut kan? berita-berita sensitif ni sebenarnya, kalau korang tak tahu, memang salah. Kalau disebarkan, kalau benda tu sebenarnya tak betul. Betul? Macam ni lah. Aku ada kawan, dia ni penganalisis jenayah. Macam mana kalau aku panggil dia atau aku ajak dia join sekali dalam kita punya Google Map ni supaya dapat kita tanya apa sebenarnya. Boleh ke, tak boleh ke, kesalahan dia macam mana, hukuman dia macam mana. Boleh? Cantik panggil kita senang. Google dia sekejap. Fikir bukan-bukan pun tak guna juga. Kan? Betul, kena dapat tahu betul lah. Hussein polis tau. Permit gue udah review. Sekejap lagi dia tunggu. Jangan gitu dong. Kau kan standby lah, apa benda nak tanya kau senang. Assalamualaikum. Miut. Waalaikumsalam. Dia Kamal Effendi kalau kau nak tahu. Ya, Cik Kamal, abang Cik Kamal. Dia mute. Alhamdulillah, sihat-sihat. Cik Kamal punya tu mute. Cik Kamal on kan dulu. Dah buka. Lambat. Bukan. Tadi ingat kena prank. Itulah tu. Yalah, sekarang ada Scammer scammer palsu. kan. Tengok dulu tengok. Kita Ni betul gambar Pak Din ni. Kan? Ni Cik Kamal, ni nak kenalkan. Okey, yang tu Pak Kodi. Ya. Lepas tu Bijan, Husin, Salman. Yang perempuan tak perempuan tu Lola. Inilah orang kampung tu ya. Ya, kampung kalut. Ya. Okey, siapa nak tanya, tanyalah. Macam ni, Cik Kamal, kita ni semua ni tengah bincang pasal berita palsu. Jadi sekarang ni kan ramai sangat orang suka sebar-sebar berita yang tak sahih ni kan. Lagi-lagi zaman sosial media ni lah. Betul. Itu kita nak tahu jugalah pendapat daripada Cik Kamal ni. Terima kasih Bijan. Inilah yang selalu buat kacau dalam hidup kita kan. Betul. Macam hari tu, saya cepat-cepat nak ucap tahniah pada Pak Din. Sebab dia orang kata Pak Din Betul. yang menyampaikan Pak Kodi. Alah. Allah. Orang tu ni.
dia pun dapat daripada Salman. Hello. Silap bang, situ silap bang. Silap. Jadi ceritanya. Bukan Encik Kamal. Encik Kamal, saya nak tanya. Belum jawab lagi tu. Belum jawab lagi. Oh, belum. Okay. Dia berita palsu ni, apa-apa perkabaran yang tak sahih. Fiction lah. Karya fiction lah. Senang kita nak ingat. Karya fiction. Ada juga karya yang ditambah ramuan supaya dia melencong daripada berita asal, dan ada juga penipuan secara langsung. Tak ada fakta, berita memang betul lah rekaan semata-mata dan diedarkan bagi tujuan mendatangkan kegentaran, ketakutan awam ataupun mendorong orang mempercayai sebagai berita yang benar. Itulah istilah tu. Oh, maksudnya kalau kita forwardkan apa yang kita dapat dari kawan kita pun, kita juga dianggap salah lah ni. Dah, kalau orang pergi mencuri, kita bagi pinjam kereta, salah ke tidak? Salah. Dia masalah dia begini tu. Selain daripada salah tu, dia masalah satu lagi. Sebenarnya bila kita panjang-panjangkan kan, kita pergi tingkat sebelah kan. Lama-lama kita harus tahu bahawa orang yang buat ni, dia bukan saja nak bagi kita risau dengan berita-beritanya, tapi dia juga cuba memperbodohkan kita sebagai satu bangsa. Oh, betul. Sebelum saya tanya soalan Cik Kamal, nak bagi tahulah Cik Kamal jangan jeling-jeling sangat dekat Lola, bini orang tu. Itu berita palsu tu. Itulah. Itu berita palsu. Itu berita palsu Cik Kamal. Kalau lah misal kata kita ni sebarkan berita tu tapi dalam bentuk gurau, tapi ada orang lain percaya. Macam mana tu? Dia anggap serius. Kalau misalnya kita sendiri terlibat, kita buat kelakar dengan kawan-kawan lah. Misalnya Pak Din hantar pada Pak Kodi. Oh, Kodi kau handsome lah. Kan? Lepas tu orang lain panjangkan pula kan. Berita tu padahal Pak Din gurau aja, contoh kan. Padahal dia jadi, tak handsome. Okay. Itulah tu kenyataan kan. Jadi ceritanya kita boleh dipertanggungjawabkan kalau misal dia mempunyai unsur-unsur yang melibatkan raja, ya, unsur-unsur melibatkan kaum, unsur-unsur yang melibatkan juga misalnya agama. Tiga benda ni cukup sensitif. Orang ingat kan Pak Din? Ya. Boleh dia nak cakap apa, tapi sebenarnya ada had atau sekatan undang-undang yang mana kita sendiri kena patuh. Lola, boleh tak Lola nak keluar kejap tengok baby Lola je? Aduh. Kejap je, nanti Lola nak suruh Cik Kamal, tangkap si Bijan. Tak. Tak Cik Kamal. Sorry. Ini kaki jenayah ni. Contoh kalau saya tengok kat sini pun boleh saya teka ni apa kegiatan-kegiatan di awal usia mereka semua. Husen. Cik Kamal, saya nak tanya sikit lah. Macam mana ya kalau kita nak tahu berita tu palsu ke, tak palsu ke, macam mana kita nak check dia? Macam mana kita Sebab tahu? kadang-kadang orang ni bila dia bagi berita tu ataupun dia ceritakan benda tu macam betul-betul. Contohnya dekat rumah saya tu hari. Orang tu kata dalam serai bunga ada batu. Bila kita buka serai bunga tu, tak ada. Bunga pun tak ada, batu pun tak ada. Yang ada pongek. Itulah tu kan pasal percaya sangat kan sumber tu kan. Dia sebenarnya ada dulu saya dah beritahu Pak Din ni kadang-kadang itulah makan tanduk kambing banyak sangat. Makan tanduk kambing banyak sangat tu yang lupa tu. Dia macam ni Pak Din. Satu, sumber kita ialah sebenarnya .my. Jadi apa-apa saja berita yang kita terima, yang kita perlukan kesahihan, kita boleh tengok ya apa kenyataan yang betul atau pencerahannya menerusi sebenarnya .my. Itu kalau berita yang selalu viral lah. Yang lain-lain dia ada petua dia. Kalau kita dapat apa-apa berita pun, kita semak dulu sumber dia. Dari mana sumber ni? Kadang-kadang kita kena tipu ke tengok sumber ini logo TV kan, tapi sebenarnya macam-macam orang buat ni. Jadi kita pergi step 2 pula. Dah lepas kita tengok sumber, kita tengok pula ya
faham pula apa benda yang ditulis ni. Satira ke, satira ni kelakar-kelakar lah kan. Dia buat satira. untuk fiction satira tu. Kemudian yang ketiga, buatlah sikit research, buat research sikit kan. Kita semak atas talian, kita tengok betul tak ni, betul tak sumber ni. Pergi website tempat yang sebenar, pergi check. Kemudian yang last sekali, yang ujung sekali tu, kita timbangkan dulu. Betul ke tidak sebelum kita membuat keputusan untuk berkongsi. Ya. Kan bila musim COVID ni kan, orang cakap orang banyaklah kata susah lah. Ada sekali saya terkena, dia hantar gambar seorang bapa dia tua masuk oksigen apa semua kat hospital. Dia kata minta derma apa-apa semua kan. Kita pun bagi tolong kan. Kita ingat tengok benda kita pun sayu lah kan. Bapak kan. Tapi lepas tu telefon tak ada nombor tak ada Biasalah tu Pak Kodi. Jemu. Dah ni memang ramai muka malaikat perangai ya. Jadi dia ambil kesempatan di atas kesempitan orang lain. Orang tu memang dia kongsi, macam ini jadi sedih. Tapi tang bank account, tang nama dia ubah orang lain. Kan? Katalah Husin yang sebenarnya susah. Contohlah, tapi kalau tengok muka Husin ni muka orang senang. Ya, yang paling susah kat sini muka Salman. Dia ada gym. Muka Salman perlukan bantuan. Tapi ujung tu nombor akaun Lola. So macam mana tu? Ini yang dia buat. Jadi bila dia dah gali, dah cukup semua sekali, maka dia akan tutuplah nombor akaun tu kan. Dia dah dapat duit dah. Itu masalahnya. Sebab saya pun pernah berlaku ni. Macam Kodi cakap ni. Kan dia bagi nombor telefon pun semua, tapi saya beza dengan Kodi ni tadi. Dia telefon, nombor tu dah tak ada. Saya telefonnya tak ada, nombor dia. Macam mana tak ada? Ini noh jawab hang. Ini Pak Kodi. Ini betul-betul scammer. Ini betul-betul scammer. Macam mana kita nak payah zaman sekarang ni sebab orang dah terlalu bijak benda ni semua tu. Ya, kalau dulu kan kita tengok rupa orang kita dah boleh agak dah. Ini mesti buat ini kaki jenayah ni. Contoh kalau saya tengok kat sini pun boleh saya teka ni apa kegiatan di awal usia mereka semua. Husin. Yang tak tengok mata saya tu dialah orangnya kan. Saya tengok. Kami semua tengok. Ceritanya penjenayah ni dia sangat kreatif. Okay? Kita pula menyangka kita takkan boleh jadi mangsa sebab kita pandai. Macam Pak Din jurus 15. Sama sok. Macam itu. Sama sok. Pak Kodi saya ingat lagi. Mentang-mentang dia pandai berenang kuat lentang kan. Jadi dia kata dia takkan kena tipu. Kan? Begitu juga yang lain. Jadi akhirnya kita ni yang menyebabkan kita jadi mangsa. Kalau kita tak berhati-hati, memang kena game. Cik Kamal. Saya ada soalan. Macam gue ini dari seberang kan, kalau gue sebarkan berita palsu di Malaysia, adakah jatuh hukum di Malaysia atau gue dihantar aja ke Indonesia? Kalau pada awalnya keberadaan kamu itu di Malaysia, makanya hukum akan terlaksana atas kamu. Di sini kita macam inilah Kalau Husin ni ada kat Malaysia semasa Husin buat, sudah tentulah seperti mana-mana negara berdaulat, hukuman itu akan dikenakan pada Husin. Kalau Husin masa tu berada di luar negara, tunggu je lah. Lama-lama pun pasport boleh tahan 5 tahun je. Lepas tu nak renew, nak kena balik. Kan? Kerjasama serantau ini dalam ASEAN-APOL misalnya memang kukuh. Jadi bukan saja pasal scam, tetapi juga dalam berita-berita palsu, dalam perkara-perkara yang ada kesan kepada negara kita sebagai satu tetangga besar. Diorang ni sebenarnya Encik Kamal ada masalah mental ke buat benda macam ni? Kalau dia ada masalah mental, ada dua benda sini. Satu, macam mana dia bijak mengatur strategi. Kan? Sebab benda-benda ni kalau nak buat, dia memerlukan persiapan, dia memerlukan persediaan, dia memerlukan percubaan dan dia memerlukan perbuatan. Jadi kalau orang tu mentalnya jenis koyak, macam Bijan, mungkin susah sikit. Tapi kalau dia jenis yang kalkulatif macam Salman,
Dia plan besok Memang kalkulatif. Memang. macam itu jadi ni kalkulatif yang baik, kalkulatif yang tak baik berkira-kira belanja RM1 kata RM2 kan, tu ada jugalah. Jadi kalau kita kata dia ada penyakit mental, maka kita sebenarnya kadang-kadang membenarkan dia melakukannya, menyenangkan hati kita. Oh, justifikasi dia sakit mental. Tapi soalnya, adakah dia bertanggungjawab kepada perbuatannya? Dia bertanggungjawab kalau dia dah buat semua tadi yang menunjukkan niat, iaitu persediaan, persiapan, percubaan dan perbuatan. Jadi Cik Kamal, terima kasih banyak-banyak kerana kongsi maklumat dengan kami. Sebab kami ni kadang-kadang kat kampung kita tak tahu apa-apa. Macam saya dengan Pak Din Umuk ada berumuk kan. Kadang selalu takut kena. Besok orang berumuk ni kena selalu kan skema ni kan. Jadi macam mana pun apa-apa pun terima kasihlah pada Cik Kamal kerana sudi meluangkan masa. Cik Kamal ada apa-apa kata-kata untuk orang kat luar sana? Satu, saya ucap terima kasih kepada JKK yang berminat mempelajari macam mana nak elak daripada kena scam apa itu betul-betul tu betul lah tu. Bila ada masalah ni carilah punca itu kan. Jadi daripada situ baru kita dapat keterangan pencerahan yang tepat. Yang kedua, saya nak ucap terima kasih juga pada semua ya. Walaupun dia JKK kan misalnya semua ni, tapi masing-masing telah memberi peranan yang terbaik menjadi rakyat Malaysia. Kita jumpa lagi insya-Allah. Jaga diri baik-baik. Ya, terima kasih Cik Kamal. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jumpa lagi. Pak Din, Pak Kodi. Bila dengar penjelasan daripada Cik Kamal tadi, saya nak minta maaf lah dengan semua yang ada dalam ni sebab saya rasa saya dah sebar berita palsu tadi. Tahu Bon. Sebab saya baru dapat tahu Mak Jenak bukan kena COVID. Mak Jenak sebenarnya dia gaut. Korang semua pun dah dengar tadi kan keterangan yang jelas daripada Cik Kamal Effendi tadi kan. Jadi korang tahulah apa akibatnya kalau kita sebarkan berita palsu. Betul. Jadi pesan aku pada diri aku dan korang semua, jangan sebarkan berita palsu. Thank you Pak Din. Ni dah, aku nak sambung sapu sampah ni. Banyak lagi ni. Okey. Husin! Sakit ke tu? Husin, ni. Datang dekat PC kau ni. Aduh. Sen. Tak kena Sen badan sadom nangis macam ni Sen. Apa kena lah. Ni hang cerita lah. Kena cerita. Oh boleh Sekejap, tanya. tapi cuma nak tahulah. Ni Cik Kamal Effendi yang selalu dekat TV3 dulu tu kan, yang selalu keluar Amnesia itu. Alah, ingatkan slot Hindustan tadi. Dia orang kata macam pelakon tu. Rupanya MHI. Betul-betul. MHI yang memperkenalkan saya. Betul. Tu kok Pak Din lah kan. Kono lah ngadap kan. Memang kono panggil lah yo. Tu Pak Din. Asal kono-kono yang kita buat ni. Macam mana? Oh, ni 9 dia? Aduh, kau mana ni 9 ni Tak sebab cakap ni 9, sebab saya orang Brunei. Camuk gitu, pilihan Delpia. Dia cerita dia gini. Minta maaf, cerita dia begini. Okey. Kalau misalnya kita sendiri terlibat, kita Cik Kamal, saya nak tanya satu soalan Cik Kamal. Ya. Biasalah sekarang musim-musim pandemik kan. Musim-musim COVID-19 kan. Jadi banyaklah orang. Suara tu lah. Saya macam pernah dengar. Pernah dengar? Berapa lama training tak nampak rumah macam kandang. Dia punya betul banyak kahak. Ni Cik Kamal.